Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, hari ni 3 Ramadan. Kita nak buat video-video bulan Ramadan supaya nak menambahkan pahala di bulan Ramadan, membuat kebaikan, banyak-banyak kebaikan. Sedekah salah satunya lah. Kalau kita tak mampu, tak dapat nak sedekah semua orang kat GBS, nak sedekah seorang-seorang duit. Kita sedekahlah ilmu apa yang kita ada, setakat mana yang kita ada ni, dengan cara review-review counter kan. Review counter dalam masa sama boleh tahu, oh macam ni counter yang okey tak okey, nak masuk kat mana, macam tu lah. Okey, semoga bermanfaat kepada semua lah. Bermanfaat kepada saya dan juga pendengar-pendengar dalam channel saya sekarang ni. Okey, ceritanya ni untuk counter esok kan Jumaat kan, Jumaat Friday Roast. So kita tengok counter yang 52 week high. Boleh pergi cari screener high saham, percuma saja cari 52 week high screener. So kat sini dia bagi list lah counter. So buatlah pilihan. Boleh buat pilihan berdasarkan harga, setup yang kita minat, setup reversal ke breakout. Tapi memang breakout lah 52 high kan. Dari segi apa chart pattern ke, contoh siapa pandai elite wave ke, itu extra lah. Kalau yang based on breakout saja, so tak apa, kita tengok based on harga. So kita tengok pula dekat ni Malaysia stock business ni percuma juga. Mari lagi China ni semalam dah keluar. Saya tak tahu benda ni mana satu close, which one. Okay, pergi kat sini, pilihlah mana-mana counter yang masuk dalam list tu kan. Contoh counter apa, yang ni Salcon ni, dia hari ni estate dividend, dia nak bagi dividend. So selalu dia ada adjustment price lah, harga akan turun sikit. Kena tengok-tengok, berjaga-jaga lah juga dengan counter tu. Okay, contoh kita nak ni Avalanche, kita dah review hari Ahad yang lepas kan. Semua counter ni counter minggu lepas, kebanyakan counter minggu lepas ni, counter minggu lepas. CCK pun counter minggu lepas juga kan, counter yang dah review. Sekejap, apa tadi saya nak cerita? Contoh kita ambil CCK lah. Pergi dekat CCK. Yang ni saya nak cerita Salcon tadi. Ni XD dia hari ni. Okay, dia bagi dividen, bayar nanti 9 April. Itulah the XX tu. Dia ikutkan dia semua cantik je ni. QR dia cantik je. Yang tak apa nak menarik sikit sebab dia dispose. Lepas tu dia punya dispose bukan main-main, EPF yang dispose tu, dia buang share. Dia beli sebelum ni Salcon. EPF ada pegangan saham dalam tu. Ni kan dia buang. Dah kenapa dia buang tu? So kena berhati-hati sikit juga. Dan kita cari counter, contoh CCK kan. Antara banyak-banyak dalam list tu, mana satu kita nak masuk. Pergilah dekat sini tengok sikit. Dia dalam sektor apa? Contoh, okay, dia dalam sektor consumer product service. Dia ayam kan? Okay, dia ayam. Okay, so adakah counter bahagian ni, yang ni consumer product tu tengah trending minggu ni? Katalah esok dia tengah trending, so kita boleh terus pilih CCK, senang kan. Lepas tu apa lagi, tengok dia punya QR. Okay, QR for Z hijau. Okay, terbaik. Lepas tu apa lain-lain, ada tak dia nak bagi dividen ke benda kan? Tak ada. So selamat, bonus ada nak bagi? Tak ada apa-apa. So boleh pilih. Tengok pula dekat chart CCK. Saya nak cerita GFM juga, nanti kita patah balik. CCK dulu. CCK. Okay, CCK. Alamak, CCK semak pula. Saya dah melukis akan dah. Tutup lukisan. CCK corak apa? Dia ada kat sini. Dia nak kata BCP pun dia touch sekali
dia kalau perasan lah, dia maintain dekat McBaby tu. Lepas dia cross up tu, untuk siapa yang swing jenis cross up McBaby dia beli kan, contoh kat sini lah. Bila dah lepas semua line, okay, semua line-line ni, apa orang panggil, semua line-line EMA MA tu, dan dia cross up ke atas. Untuk yang first time, dia break up, dia pull back kat sini dekat EMA 50. Okay, fine. Yang kali kedua dia break up ni, dia meneruskan, dia tak bocor-bocor McBaby. Tu yang orang kata swing based on McBaby tu. McBaby tu MA 20 lah. MA 20 layan je. Jatuh sikit-sikit tu tak apalah, ada 2-3 bit ataupun selagi tak kena stop loss kita. Contoh katalah 2-3 bit bawah McBaby, 2 bit ke 1 bit tu selalu kena ambil. Kalau macam ni, berapa bit dia turun ni? McBaby dia 860, 855, 850. So 2 bit. So katalah kita letak cut loss tu 3 bit lah sebab maksudnya dia boleh bocor sampai 2 bit. So kita tak cut loss dekat 3 bit supaya tak kena ambil, dan dia lepas kena ambil cut loss kita, dia terbang, tak nak lah kan. So kita letak 3 bit. Katalah follow McBaby ni 3 bit kan. So orang yang follow ni, dia tak kena ambil lagi lah. Tak kena ambil lagi lah ni. Dia dah daripada mana-mana ni, right the trend sampailah trend tu patah. Tu yang kata right trend sampai trend patah tu. Okay, so sekarang lagi menarik dia sebab dia nak break up 52 high. Sebelum ni 27 Februari bulan pula tahun ni, dia test tapi dia tak berjaya lepas. So hari ni dia lepas. Hari ni lepas, cuma dia tutup dekat 52 high tu balik. Esok anda kata lah, esok hijau, dah boleh bismillah lah. Okay, selalu orang FR masuk waktu petang, cumanya dia ni dah memang dah FR dah. Sepatutnya tak ada masalah untuk masuk terus lah. Okay, dengan volume, kita tengok volume ni moving average 20. Kita pasang, ada orang tanya semalam video volume guna berapa, volume guna moving average berapa. Ni kan dekat gaya ni, pilih je volume MA tick. Kalau tak tick dia hilang, tak ada. So tick yang ni color suka hatilah nak color apa. Lepas tu panjang dia 20 untuk mewakili volume sebulan. Kalau kita tengok time frame daily lah. Okay, so dia moving average 20. So volume dah melepasi MA 20, dan dia sebenarnya dah lepas 52 high. So sebenarnya dah boleh entry. Ini counter yang cantik dari segi dia punya fundamental pun cantik, bullish semua. So dari segi apa ni, retailer RHB, broker pun kata dia ada peluang untuk lebih jauh lah dia pergi. Trend menaik. Lagi ini ada apa-apa tak? Dispose tu kurang menarik, tapi tahun lepas kan, dan tak nampak ada efek apa pun. Untuk sekarang ni dia okey je. Dari segi lain tu dia okay. Nak kata news catalyst so far tak ada apa sangat, tak ada apa lagi. Catalyst tak ada. Cumanya kata hijau elok. Kalau kat sini hijau elok, counter pun kita tahu ayam sentiasa orang nak guna, sentiasa orang perlukan ayam. So selamat lah. Counter macam ni, counter yang menarik untuk kita masuk. Okay, dari segi technical analysis dan juga FA. Alright, itu secara mudah lah. Kalau FA yang detail-detail tu tak ada saya inform apa-apa dalam video-video sebelum ni. Tak ada pun saya go into detail cancelling ke apa, tak ada. Setakat tu je, setakat tengok yang ni hijau ni, tengok catalyst ada news apa-apa tak yang menarik. Itu sajalah. Dia buat apa, itu je saya ambil tahu sikit, itu je. Yang lain-lain detail-detail semua lah tu kena belajar dengan cikgu-cikgu FA. Alright, so far setakat tengok tu dia ni dengan TA okey dah, dia consider cantik. Tu je lah. Kalau orang tanya nak masuk tak masuk, okey je lah, sebab dia ada signal yang menarik untuk masuk.
Sebab ada orang suka duk main tanya juga. Sedangkan every week saya dah duk cerita set up macam mana nak masuk rumah tu. Bukan daripada private support group tau. Yang memang daripada mana-mana tah. Kenapa tidak? Tak pernah tahu pun dia tu siapa tu. Mari terjah tanya je. Sebab kita tak boleh nak layan semua orang. Semua orang main tanya kaunter dia jenuh sakit kepala kita kan. Dah lah kita duk mengadap dah saham tu. So tak sesuai lah nak bertanya. Sebab level kita dah bagi tahu cara-cara semua dah. Pilih sendiri. Tanggungjawab sendiri kan nak trade tu. Risk and reward nak letak kat mana semua tu tak perlu saya yang decidekan untuk semua orang. Kena decide sendiri. So kalau boleh janganlah PM saya nak masuk counter apa yang nak swing, counter apa nak intraday. Masuk ke tanya counter dia boleh hold lagi ke tak. Saya bukan advisor jual beli saham ni, bukan salah pergi tanya advisor masing-masing. Sepatutnya tu kerja dia tu. Nak bagi advice boleh hold lagi tak boleh hold lagi, counter apa yang menarik minggu ni apa. Saya dah bagi tahu counter apa yang menarik rasa. Betul tak? Dah review lalu tu. Tu tengoklah sendiri, pilih lah, tulis catat mana yang menarik. Yang kita rasa berkenan tulis, lepas tu pilih lah antara yang the best tu untuk pada kita. Nak naik tak naik tu terpulang lah. Kalau ada dia nak gerak, operator nak beli, dia naik lah. Kalau operator kata tak mau lagi, duduklah kat situ kejung dulu. Nanti insyaAllah naik kan kalau ada technical analysis kan. Kecuali dia bocor kita punya support, kita punya risk tu dah sampai, kena stop loss kita keluar lah. Kena cut loss kita keluar. Itu je cerita dia. Tu yang panggil trading plan tu. Okay. Saya tak tahu pun counter mana nak naik, counter mana tak naik atau turun kan, saya tak tahu. Saya tengok based on ni lah. Ni lah saya duk kaji. Okay, technical analysis semua. Support dia elok, ini ada support terdekat, dia uptrend. Lagi apa? Okay, MACD baru start nak cross up. Dia punya FA pun okay je, tak ada masalah apa-apa. News pelik-pelik tak ada. Okay, macam tu je lah kaji. Itu je, tak ada apa yang pelik pun. So kenapa nak saya buat sendiri? Okay. Lagi 52 sorry. Counter ni agak mahal, kita ambil legenda lah. Oh, GFM GFM Okay, GFM ni daripada counter last week. Bukan last week pun, masa bila lagi, depending. Ni breakout 52 high, ni dah new 52 high, new 52 high, new 52 high, new 52 high. Dah berapa kali lah dia buat 52 high yang baru. So yang daripada minggu lepas ni dia dah buat kenaikan. Walaupun slow, merah tetap dia naik. Ni tak ada apa-apa, boleh hold je lah, tak ada apa masalah. Dia di atas harga seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan juga setahun. So counter solid uptrend, dalam trend menaik, tak ada masalah, tak ada patah trend, tak ada selling signal langsung lagi buat masa ni. Okay, kalau esok dia buka atas 52 high 330, menarik lah. InsyaAllah dia teruskan lagi lah kenaikan. Dia akan masuk dalam counter Friday Rose lagi lah. Okay, sebab dia pecah another 52 high. Macam tu je lah. Kan senang tu. Apa yang pelik? Tak ada benda pelik apa saya buat. Avalanche bersama. So, pilih lah mana-mana counter yang berkenan. Ni kan saya duk bagi tahu dah, ni counter apa ni. Ni Avalanche hari tu kita EP dekat ni kan 31. EP ambil price BO 310. Okay, dia break up 305. So kita masuk 310. Okay lah, dia turun sikit pun tak kena soalan pun, dan dia maintain ni atas harga seminggu dan 2 minggu ni kan. Atas mid BB. So boleh ride, tak ada masalah apa. Teruskan je. Ni sekarang hari ni dia break up lagi 52 high, dia touch, dia turun, tutup dekat 52 high. Adakah dia calon FR? Yes, so far dia calon FR. Volume pun mengatasi moving average 20. So menarik. Dia pun akan jadi counter FR juga untuk esok. So dah ada 3 counter dah. Kan tadi CCK, GFN, Avalanche, ikon Berhad. Ni yang aja dek main tanya. Ada 2 orang yang
orang tetap yang suka bertanya PS saya. Dia tak ada masalah selagi dia atas Make Baby ni sebenarnya okey je. Dan dia trend tu, kita buat trend garisan trend tu, dia duduk dalam trend menaik ya kalau kita garis ni. Kalau kita garis ni, dia dalam trend menaik je. Lepas tu untuk hari ni dia touch another 52 high. So kalau esok dia break up 440 tu, dia jadi Friday rules balik ya. Biasalah dia naik turun tu, tapi dia dalam keadaan menaik. Dia keadaan menaik. Semalam dah review benda yang sama. Benda yang sama juga. So dia ada shape ni. Sini pattern dia turun. So dia sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik. InsyaAllah. Tapi naik tu bukan naik turun pacak. Kalau dia naik turun pacak sesendai tu, Alhamdulillah lah. Mungkin tengok gaya dia naik, dia turun 3 hari. Naik ni turun 4 hari. Naik tu turun 2 hari. Ni naik start turun berapa ni, 4 hari. Naik satu turun sampai 50. Mungkin ada yang terkena seolah kat sini, tak tahulah. Lepas tu naik lagi, naik turun 2 hari. Naik nanti mungkin turun 2-3 hari lagi. Naik turun pula 4 hari. Naik turun sampailah nanti target area dia kan. Sampailah nanti target area dia tu. Kita expect macam tu lah. Mana dia kurang-kurang dia pergi kat, dah nak sampai dah pergi tu dunia target daripada sini tu 460. Sikit lagi. Kalau ikut yang orang Friday rules, dia ambil 5% je. Maksudnya kalau esok break up 440, so 5% dapat 440. Sekejap, kita ambil. Dia pun tak target banyak pun kan. Macam BTST dia target banyak ke? 2 bit, 3 bit. Ada orang kalau modal banyak 1 bit dia dah cabut lah. Dia asalkan break up 52 high pada hari Jumaat, okay, naik, jual. Kecuali nak swing, Friday rules bertukar pada swing. Sebab kadang-kadang kata Friday rules ni dia baru nak start je lah, momentum dia baru break up, jauh lagi boleh pergi. So orang tu akan tukar daripada Friday rules pada swing. Okay, so 440 5%. Salah ambil 440 5%. Tetaplah 46 sen lah dia keluar. So dia akan keluar dalam 46 sen. Dengan Friday Rose dia akan keluar hari Jumaat beli, hari Isnin keluar. Kalau dalam 46 sen keluar. Ataupun hari Selasa kan. Selalu sell orang Selasa. Mungkin hari Isnin tak gerak sangat lagi, hari Selasa baru jual. Okay, so dah ada 4 counter dah. Next, Sakon tak bagi tahu ada S-date tu. Saya tadi ada tengok jap Cosmos. Pekat pun dah breakout tadi. Jap Cosmos. Dia adalah BODTL. Ini BODTL buat garisan macam ni dengan syarat counter tu semua di dalam uptrend, strong uptrend lah, atas 50 dan 200 at least lah. Atas 3 bulan dan 200 tu untuk setahun. Maksudnya harga setahun dia dapat atasi, harga 3 bulan dia dapat atasi. Okay, menarik kalau dia buat downtrend macam ni. Kita tarik je downtrend line ni. So dia bila breakout tu akan kita panggil breakout downtrend line, BODTL. So ni lah peluang kita masuk bila dia breakout. Ataupun nak tunggu dia return buat support semula, ambil kat sini pun boleh. Ataupun sekata lagi tunggu dia breakout yang highest dia pergi kan. Lepas dia breakout highest dia kat sini, dia buat another breakout, masuk. Maksudnya ada orang masuk 515, ada yang buy on pullback, mungkin dia masuk 495. Okay, ada yang terus beli masa breakout, mungkin dia masuk 490. So teknik lain-lain. Yang terus beli masa BODTL dia akan masuk lebih awal. Yang tunggu dia naik dan pullback, mungkin dia akan masuk lewat sikit 490 sampai 495 ke macam tu. Dan yang masuk based on breakout dia punya previous high ni, dia akan masuk 515. So semua tak salah. 515 ke 550 kan range harga tu boleh masuk. Okay. Dan dia, kita punya expectation dia pergi cari 52 high, dan kalau berjaya dia breakout dia pergi jauh lagi lah. Boleh diperhatikan counter Cosmos. Okay.
Dia nak dindong turun dulu kan, naik pun mungkin ada turun dulu. Ni naik banyak hari ni, untung lah ni ada turun 2 hari. Mungkin dia naik turun sampai dia achieve 580 tu. So okey je untuk swing. Kena tahu kita punya risk. Risk dekat bawah ni, risk dekat 445. Okay, kalau kata bocor kena cabut. Kalau tak sanggup ambil risiko situ, kalau rasa jauh, okey, letak dekat mana kita entry. Kalau kita baru entry 515, katalah 56%. So 56% kalau kena stop loss, kena keluar. Ni boleh jadikan candle sebelah ni sebagai support. Bawah dia 490. So kalau bocor tu 2-3 bit bawah 490, boleh keluar dulu lah. Macam tu je lah. Lagi counter tadi yang naik kau juga tu, pekat. Pekat tadi asalnya kita tunggu dia breakout for 445 tiba-tiba nak English je. Dia tiba-tiba pula dia dah breakout, so dah boleh masuk. Seterusnya dia buat line touch, and then dia breakout lagi. Kita punya expectation dia boleh pergi reach sampai 520, dia punya 52 week high. Dia nak pergi terus ke atau dia pun dia naik turun last insyaAllah dia pergi cari 520 lah. Selalu macam tu lah pergerakan dia. Bila harga dah spike breakout with volume, kita punya expectation dia akan pergi ke atas. Ni petanda dia nak, yang selalu Tok Guru kata Marubozu breakout uptrend kan. Ni lah Marubozu ataupun bullish engulfing lah yang kuat, menunjukkan momentum nak ke atas. So ni dia petunjuk dia nak ke atas, cumanya mungkin dia turun dulu baru dia naik. Macam ni kalau dari segi box trading dia akan jadi macam ni. Kalau box trading dia akan jadi macam ni. Yang highest dia, lowest dia dalam kotak range harga tu. Alright. So ni akan jadi TO. First spike with volume tu TO. So mungkin T2 dia rehat ataupun T1 dia rehat ke, T2 rehat ke, T3 dia breakout. Dia buat kenaikan. Ada yang beli dekat support kalau dia turun dia buat support 2 hari kat area sini ke. Selalu dia turun dia akan buat macam ni, dia buat support. So buy on support. BOS buy on support. Kalau dia buat support dia turun buat support area sini, belilah kat support tu, ataupun tunggu dia breakout, masuk bila dia dah breakout 475 yang highest dia buat hari tu. Selalunya akan berlaku dekat T3 T4 lah. Dia breakout dia naik atas. Tak semestinya, tapi selalunya berlaku macam tu. Ada kadang-kadang T2 dah naik dah, kadang-kadang tak naik, lepas T4 pun tak naik, jadi sampai T8. Selalu kita bagi tempoh 2 minggu. Counter yang kita nampak dia nak buat solid uptrend macam ni, kalau kata seminggu tak naik, okey tak apa lagi. Selagi dia tak bocor bawah ni lah. Selagi dia tak bocor 435 okey, dia duduk berdindong-dindong dalam ni tak apa. Okey, seminggu tak jadi lagi, tak keluar-keluar lagi. Okey, 2 minggu. Kalau tak keluar dah, boleh keluar dulu lah. Sebab momentum dah tamat lah tu, momentum tak gerak-gerak. Kalau kita ada time frame yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tak kisah untuk swing, tak apalah, stay lah. Yang tak boleh sabar, yang nak rolling duit ke apa, dia boleh tunggu 2 minggu je. Okey, boleh bagi masa sampai T8. Kalau T8 tak naik-naik breakout juga, okey bye. Keluar cari kaunter lain. Okey. Ni dia ada potensi nak ke atas. Mungkin dia pullback dulu ke, ataupun dia pergi terus breakout. Kalau dia breakout terus dah boleh terus masuk lah, sebab ada breakout berlaku. Alright. Selalunya dia akan pullback. Kita tengok macam mana. Tapi dia overall memang sangat menarik. Okay, sebab kita tahu selalunya kalau dia nampak macam ni kan, PTTY tak letak jauh mana tu, dia akan pergi carilah. Dia berdidor naik turun didor sampai. Lagi JCY pun minggu lepas dah ni lah. Kebanyakan dah review JCY. Kita buat pendek je lah ini kan. Macam tu je lah. Counter 52 high IFR, counter 52 high, counter ATH, Tenko ATH kan, sebab ATH kan, counter ATH 52 high. Kalau dia breakout, yang ni sebenarnya belum 52 high lah, tak masuk dalam counter FR pun, tapi dia masuk pula.
Dia mau tu BODTL. Okay, ni dia breakout, dia buat pullback, dia breakout semula highest yang dia pergi ni. So sebenarnya boleh entry je lah. Entry, so kita expect dia pergi cari 285. Dia down, carilah 285. Okay, lagi Sengkau Sengkau ni katanya kena tunggu dekat ni 850 dia punya 52 high. Dia breakout 855 kena masuk terus lah. Ni dia dah agak jauh sebab hari ni lepas dia breakout tu dia dah naik sebenarnya sampai 16% untuk hari ni lah lepas breakout. Kalau kita kira daripada harga bawah tu lagilah banyak dia naik. Cuma kalau orang yang beli buy on breakout hari ni sebenarnya dah untung sampai 17% dah. Kalau ikutkan yang Friday rules 5% je ambil. Orang yang swing, yes, dia ada risk and reward. Kalau dia punya risiko sanggup tanggung 10%, so keuntungan dia akan expect 20% lah. Kalau dia punya risiko 6%, so dia punya expectation dalam 12% profit dia keluar. Okay, kalau yang just 5% dia punya risiko, so punya profit target dalam 10% dah out keluar. Yang ride the trend selagi tak bocor MACD ke, tak bocor yang kalau nak swing sampai lebih 3 bulan dia akan tengok MA50 lah. Tak bocor MA50 dia stay je. Kalau yang nak swing dalam sebulan 2 dia akan guna reference MACD iaitu MA20 mewakili sebulan. Selagi tak bocor harga sebulan dia okey je, counter tu tengah uptrend, tengah trending dalam sebulan. Boleh untuk swing. Okey. Untuk orang macam contoh saya tak habis dengan Tokyo kan. Sebab saya masuk kelas Tokyo tu dia tak kisah pun kan harga dah naik banyak ke apa ke. Harga selagi tak ada sell signal dia kira counter tu bullish, counter tu menarik, counter tu boleh masuk kan. Counter 52 high dia breakout dah pun, volume ada, so apa masalah, masuk je lah. Sebab dia bukan nak jual terus esok, dia bukan tunggu nak untung esok, dia nak untung bila. Kadang dia hold sampai bertahun pun ada, sampai beribu-ribu %, ratus %. Dia asalkan breakout 52 high, ada setup semua, volume mengatasi MA20, dia breakout 52 high, ok, masuk je lah. Tak ada masalah pun atas ke bawah ke kat mana ke dia tak kisah. Tapi yang janji dia dah breakout. Sekarang ni kita dah breakout. Cuma kalau untuk saya sarankan alert dekat bawah lah. Ni kalau ikutkan dah jauh, tunggu dia pullback baru beli. Sebab untuk kurangkan risiko. Sekarang risiko kira tinggi. Kalau kita beli esok, kalau untuk 91 sen ke 915 ke beli, nak sampai ke 52 high dia tu dia boleh tunggu 7%. Okey ke? Risiko loss 7%. Kalau orang jenis swing 10%, okey. Boleh letak 10%. Macam tu. Kalau orang sanggup tanggung 10%, 7 to 10%, then okey nak masuk esok. Kalau tak sanggup, then tunggu risiko tu kurang. Bila support itu nampak makin dekat. Ni kan support jauh kan. Support jauh, maksudnya support dia sebenarnya dekat MACD pula. Support dia dari 52 high ni lah yang paling kuat. Nanti kalau kata dia dapat new 52 high, dia akan turun. Kita akan tunggu breakout another 52 high kan. Dia turun pullback tu, cari dia punya base pun okey ke kan. Katalah ni sebelum ni 52 high, dia turun buat base lah, boleh lah cari entry kat sini ke. Kan ni nampak dia duk beratur banyak kan, ambil lah harga kat sini. Tapi lama lah kena tunggu. Tu yang orang boleh swing 3 bulan, 6 bulan, even setahun. Ni ada orang beli kat sini 5 Februari ada 6, 7, 8 ada semua ada orang beli kat sini. Elok je sebab dia buat support. So semua ramai je orang beli. Ada yang buy on breakout hari ni baru masuk. Okay, so terpulang. Kalau yang beli teknik macam Tokyo tu masuk je lah, tak ada masalah pun. Tak ada apa pun yang menakutkan pun, tak ada sell signal apa-apa pun. Sell signal tu dia kena bocor semualah. Line ni line 20. Kalau dia ikut line apa 20, 50, 200 kalau dah bocor 50 lah. Bocor 50 tu barulah consider out. Ni tak ada apa, masih trending.
Habis lambat. Habis tak boleh lah expect dia macam mana. Kalau merah 10% tu kira okey. Kalau rasa okey. Tak tahu merah 7% ke. Orang lah tengah duk untung ni. Kita dalam seminggu, 2 minggu, sebulan duk merah je. Kalau okey macam tu, you boleh masuk je. Sebab kaunter ni nampak boleh pergilah. Tak ada apa-apa menunjukkan dia tak boleh pergi pun. Setup dia adalah setup ke atas. Cumanya mungkin dia ada pullback tinggi duduk untuk dia ke atas. Alright. Lagi kaunter apa? Yang penting tahu support lah. Apa cerita tu bocor support semua. Cabut lah. Senang je kan. Itu je cerita dia. 52 high, breakout 52 high, satu bit dari atas. Volume ni mengatasi 20. Boleh beli. Kalau ikut yang Friday Rose 5% ambil. 3% pun dah boleh ambil. Ikut modal lah. Kalau modal 3% dah untung, ambil lah. Dia macam si money take money je. Gaya dia macam BTST yang intraday, yang kita punya FIFO tu, fast in fast out tu. Macam tu lah dia punya konsep dia lebih kurang sama. Sikit je. Kita bukan target banyak-banyak pun Friday Rose. Kecuali kita nak swing ataupun kita position trader, kita target banyak lah. Kadang 1/2, 1/3, ikut trailing stop. Trailing stop tu selagi tak kena trailing stop, kita akan ride sampai daripada katalah baru untung 5% tu, tak kena stop loss kita lah, naik lagi dah nak untung 10%, follow lagi. Kita ikut harga semasa, follow je 6%, 7% daripada harga semasa kan. Follow sampailah beratus%. Itu kalau bertahan, dia tak buat pullback yang melebihi 10% lah. Kalau tak, kita out lagi. Mungkin katalah dia naik sampai 30%, lepas tu dia patah balik, kena kat kita punya 10% stop loss follow tu kan, 7% ke. So akan jadi daripada 30, kalau kita punya stop loss dekat 7%, kita tinggal 23% lah daripada keuntungan 30% tadi tu. Tapi tetap untung. Ada orang lain yang pakai 1/2 mungkin dah out dekat 20% dah out. Sebab 10% kerugian, 20% untung, dia dah cabut. Tapi yang dia ni dah dapat 23%. Kalau dia naik sampai 40%, dia yang follow 7% tu, dia dapat 33%. Kan banyak tu. Banyaklah compare tu orang yang ada target siap-siap. Tapi dia punya kelebihan orang yang target siap-siap tu, dia dah sampai harga tu dah out. Tak ada fikir masalah dah, kata ni nak tunggu dah. Dia dah ada target dah. Dan dia macam ni, macam saya kata lah, lagi lama kita duduk kat dalam kaunter tu, lebih banyak lah kita menanggung risiko kaunter tu mungkin akan rugi. Kalau dah untung, ambil lah. Okay, ikut keadaan macam mana, terpulang pada masing-masing. Tu kan bagi trading plan masing-masing. Ada orang nak ambil 10%, ada orang ambil based on weight. Kalau dah untung 500 dia ambil, untung 300 dia keluar, untung 1000 dia keluar. Ikutlah modal poket masing-masing. Ada yang ada target sikit-sikit tu, maksudnya mungkin sampai satu dia punya next target dekat GAN 96, so dia akan TP 955. Lepas 96, dia masuk balik. Masa dia TP dekat RM1 ni, so dia TP RM1. Lepas tu dia break out lagi RM1 1 sen. Dia masuk dekat lepas tu dia TP 105, satu bit bawah resistance, dan teruskan. Tu teknik orang tu macam tu. So kita pilih lah mana satu teknik. Sebab tu saya tak boleh design untuk semua orang, sebab tak semua orang sesuai dengan apa-apa cara pun. Dan saya tak boleh nak tahu juga dia kata ni akan naik sampai mana, saya tak tahu. So better sendiri yang decide. Dia tak nak nanti blame orang lain. Padahal salah kita yang tak gaji kan. Kita yang tak follow up counter tu. Jangan duk blame orang lain. Ataupun macam mana nak untung pun seronok kalau kita kerja untung 3 orang je. Dari segi kepuasan trading tu tak ada lah. Okay, kalau boleh biarlah trade dengan ilmu. Bukan kalau boleh, memang sepatutnya trade dengan ilmu sendiri. Kita dapat ilmu tu, kita buat, kita amal, kita trade. Guna ilmu yang kita faham tu. Okay, itulah kita punya konsep. Konsep GBS tu sebenarnya sama-sama belajar, sama-sama cuba fahamkan. Okay, lepas tu sama-sama buat kajian. Dan pilihlah daripada kajian yang terbaik tu, kita pilih satu counter, masuk. Dan layan je lah. Kalau kena solas, keluar. Kena kita punya trading plan kita tu, kena keluar lah. Kalau dah sampai TP, ambil. Kalau kita jenis ride the trend, tak patah, layan saja. Sebulan ke, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tak patah trend, layan. 6 bulan, layan. Kalau saya tak boleh layan. Saya tak boleh layan lama. So saya jadi tak boleh layan lama. Maksimum saya layan 3 bulan je. Okay. Kalau orang lain boleh layan 6 bulan, setahun, teruskan.
Sebab lagi lama duduk kan lebih bertenang, tak payah tengok kaunter lain, tak payah nak study kaunter lain. Kan study berapa, 5 kaunter je setahun kan, 10 kaunter je setahun, tu je kaunter kita, tak payah ambil tahu kaunter lain. Dah faham sangat dah kaunter tu, sebab kita masuk 10 kaunter tu lah. Tapi orang yang masuk keluar kaunter ni mungkin orang tak faham, tak faham pergerakan kaunter tu lagi. Sebab dia kerja anu, jadi dia tak ada fokus apa-apa kan. Dan dia kurang tenang lah. So tengoklah. Sebab tu tak boleh nak decide, sebab tetap walaupun kita belajar macam-macam Tok Guru, at last kita sini akan pick. Okay, cikgu ni ada macam ni, cikgu ni ada macam ni, aku try yang aku boleh masuk dan untung yang ni. So kita decide, okay, inilah teknik paling sesuai untuk aku. Trading plan pun aku, kalau aku buat 1:2 tak kena, aku kena ambil je 10% aku out, ataupun asal untung je 300 aku ambil dulu. Contohlah, itu sesuai. Sebab tu kita sendiri kena decide, kena ambil masa decide sendiri, dan dia perlukan proses. Tak boleh kita macam mana, kita kerah tenaga orang lain untuk decide kita punya trading plan. Itu menganiaya orang lain juga tu. Orang tu masa orang tu kudrat orang tu kan, orang tu belajar punya susah-susah bertahun-tahun apa semua, kita senang tolong study tak aku, macam tu, tolong pilih counter tak aku, tolong decide aku nak TP dan tak TP. Sebab tu saya cakap saya kurang berkenan lah orang main terjah-terjah duk main tu kan. Dia dah tak support apa-apa pun kan. Kalau tak support, kalau kata at least, kalau kata private support group, at least dia ada lah juga beli indikator saya tu, ada lah juga kan, at least. Tapi kan produk dah jual, settle lah kan. Tapi cuma katanya orang yang langsung kita tak kenal pun, tak pernah apa-apa, tak tahu terlibat, dia main terjah. Adakah kau buat benda yang sama dekat Tok Guru yang berbayar 1,000 lebih, 2,000, 3,000, yang cikgu-cikgu yang mahal kata dah bayar 500 ke lah orang tu? Ada ke pergi PM orang tu tanya? Dia kata tu reminder, ada tak pergi PM? Saya yang tak tahu siapa ni, ramai pula orang ajar main PM, kenal ke? Main terjah je kan. Apa kata kita terjah Haji Asri, tengok dia jawab apa. Tanya soalan yang sama tanya kat saya tu, kita tanya Haji Asri yang glamour sikit. Apa? Siapa lah yang glamour dah saham ni? Cuba tanya, dia jawab atau tak jawab, atau cakap apa. Kenapa lah duk main tanya saya? Saya duk cerita dah banyak kali macam mana cara counter pun adalah, kalau siapa yang beli indikator dengan screener, cari dekat screener JBS Momentum ataupun JBS Intraday. Setup yang sama, pilih tengok. Kalau yang jenis reversal, okay, cari macam contoh reversal. Okay, reversal dia dah cross up balik SMA 200. Lepas tu kalau pakai dua indikator, okay, tengok contoh pakai oscillator, dia dah cross up ke atas hijau, masa RSI masa tu atas 50. Lepas tu kalau DMI yang kuat atas dalam 15%, 20% tu kira kuat lah tu kan, and above okay, consider okay. MACD atas kosong, macam tu lah. Lepas tu tengok lagi harga dia duduk atas minggu. Kali saya ambil color merah kuning hijau lah, merah kuning hijau. Selagi di atas merah kuning hijau, dia adalah trending, so layan je. Okay, dan seterusnya adalah MACD. Di atas MACD layan je. Kalau nak swing lama, boleh guna M50. Selagi atas M50, layan je. Macam tu je lah. Okay, macam tu je. Screener dah ada. Selalu orang tak tahu nak pilih counter apa, sebab screener pun tak ada banyak sangat counter beribu. Screener dia dah kurangkan, jadi 30 ke. Kalau masa tak aktif kan, maksudnya masa market sendu, dia tak akan jadi banyak. Dalam belah-belah aja kot counter. 10 ada yang counter sikit sebelum masa market sendu. Sekarang market ni sikit, rancak sikit, so akan dapat dalam 20 lebih, 30. Daripada 20-30 tu ada masuk yang RM1. Kita mungkin modal tak apa banyak, mungkin kita ambil atas 50 sen ke, ataupun atas 30 sen. Tu ikut modal pula. Lepas tu nak macam mana nak screen lagi, nak tapis lagi, jadi sikit je, jadi 5 counter je. Tengok pula dekat sini counter kita type satu-satu counter, yang 5 counter yang kita dah pilih tu, kita cari pula antara 5 tu mana satu nak pilih. Okey, mana yang hijau-hijau atau ada catalyst pula, pilihlah counter tu. Kalau dah modal banyak, masuk 5 tu lah. Daripada 30 kita dah kecilkan jadi 5 je, so try lah. Mana-mana satu yang ada boleh masuk esoknya kan, ada orang minat beli yang esok beli, tu lah kita pilih. Macam tu lah. Okay, lepas tu apa, last kali kita promosi lah. Promosi siapa yang dapatkan indikator dan screener JBS berharga RM100 dan join private group, akan dapat access juga ke library.
nota-nota video-video saham. Dan bolehlah berbincang kat sana. Gitulah. Harga pengarah dia RM100. Duduklah situ sampai bila-bila. Kita nak trade, kalau boleh sepanjang hidup kita lah kita nak trade. Hopefully tak ada lah masalah apa-apa, market clash market clash ke apa benda tu kita nak crash, sorry. Kita kalau boleh nak maintain ni sampai ke hujung hayat kita, sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila nak menjana pendapatan melalui saham yang patuh syariah. Okay, so dia adalah long term pembelajaran ni berterusan seumur hidup, dan bukan kata force trading lah. Bukan force trading, relax steady. Kalau kita faham 1-2 ilmu je, okay, guna ilmu tu untuk trade. Setakat 2 tu tak apa, nanti tahun depan tambah lagi sikit, ataupun sebulan tambah sikit, ataupun 2 bulan sekali tambah sikit ilmu. Dia jangan rush semua benda nak belajar, semua benda nak tahu. Kalau mampu, okey, teruskan. Kalau tak mampu, nanti takut jadi pressure, jadi nak quit pula. Masa tak tahu nak beli counter apa semua, jadi pening, blank apa semua, langsung rugi semua. Tak, baik steady. Sebab kena macam ni, dia bukan kata nak untung terus. Kalau nak untung terus dengan cepat, itu selalunya rugi. Kalau kita ambil masa panjang yang kita nak besar ni, sampai bila-bila, kita akan slowly rugi. InsyaAllah lah dia akan, banyakkan semua berjaya lah, ambil masa lah. Kan ada yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Even yang pro dekat dunia ni pun 6 tahun, 10 tahun je tu kan. Yang pakar, yang cepat mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi kena start lah. Kalau kata nak tunggu lah lambatnya 2 tahun buat benda lain lah. Tapi kena start. Nanti kalau tak, rugi. Orang dah berkaya dengan saham, kita tak ambil step untuk belajar saham dan trade saham tu. Slowly lah. Tak apalah belajar daripada kesalahan tu. Lama-lama kita tahulah, kalau masuk jenis macam ni memang aku akan rugi. Yang masuk macam ni aku untung. So pilihlah masuk yang cara untung tu. Dia ada sendiri, akan ada ni, apa panggil gerak hati. Selain daripada gerak ilmu, gerak berdasarkan teknik analisis di depan mata kita. Apa kita nampak, price tengah bergerak macam mana dekat market depth tu, semua orang duk beli block dekat mana kan dia selalu buat block, perasan tak? Sila perasan lepas ni dekat buy and sell, best buy best sell tu, tengok selalu dia ada block dekat mana. Harga tu kalau block dekat buy, dia akan jadi support dekat situ. Kalau dia block dekat sell, dia akan jadi resistance kat situ. Selalunya support akan cari resistance, tapi kalau tak lepas, dia akan cari balik support. Kalau support tu pun bocor, dia akan cari another yang tebal. Mana tempat mana yang tebal tu. Macam tu lah. Kalau harga dekat dengan support, lepas tu orang duk beli, dia start dah pergi 1 bit atas, orang duk beli lagi, dah start nak rancak tu. Lepas tu tengok ada nafas bernafas, maksudnya ada berapa bit lagi untuk ke bit yang tebal tu. Katalah saya buat 30%, saya suka kat 30%. Best sell kan, harga belah kanan tu best sell tu 30%. Harga sebelah kiri adalah 295, best buy dia 295. Block harga dekat 310. Macam intraday kan. So kita tahu dia nak pergi support dekat 290. Okey, 290 tu harga tebal kat situ, dekat best buy 290 tebal, dekat sell 310 tebal. So kita dekat harga 295, best buy dia dekat ni yang sekarang ni. So kita sama ada beratur dekat 295 tu untuk ambil, ataupun kalau dah nak habis dekat harga 13 tu boleh masuk, dan TP dekat area 310. Macam tu lah orang dah ambil 2 bit 3 bit tu. Volume tengah rancak, dengan syarat volume tengah rancak lah. Spike, kita nampak ada volume spike ya. Kalau kita tengok dia contoh macam, masa tengok pilihan time frame ni, tengok pilihan time frame mana yang jelas mata nampak. Sengkul mungkin tak apa menarik. Pekat. Kita tengok pekat sat. Saya nak nampak corak menarik dekat chat. Okay.
Ni dah ada start volume build up kan. Macam ni cantik. Macam ni cantik. Bila dia breakout, contohlah harga dekat best sell buat tebal gila 445. 445 tu orang beratur tebal gila. Ini akan jadi buy and breakout. Sebab kita nampak dia pergi tak lepas, pergi tak lepas. Tu nampak dia beratur kat tu, dia duduk blok 445 tebal gila. Tiba-tiba masuk volume padu duk tolak. Katalah dia beratur situ sampai 60,000 lot duk tengah beratur kat situ kan. Dia buat blok kat 445 masa. Volume masuk dia beli 1,300 lot. Beli lagi 3, kita nampak masuk volume banyak 500 lot. Beli breakout. Ya, ada volume spike. Akan nampak volume spike ni. 1 minit. Macam mana saya nak tunjuk volume spike ni? Volume ni boleh tak kita tunjuk dalam bentuk macam ticket chart sat? Saya pun tak pernah tahu juga ni. Kalau yang atas kita boleh buat line. How kita nak buat candle cannot Faham tak apa saya nak sampaikan ni? Yang ni kita boleh buat garisan kan. So kita akan nampak macam ni. Yang ni kita tahu dia mendata. Okay, fine. So kita akan lukis lah satu kotak. Kalau saya lukis kotak macam tu kat sini. Akan tulis satu kotak. Lepas tu dia akan break up. Dia ada volume spike. Akan nampak volume spike tau. Macam ni dia macam data macam ni. Ni pak volume spike. Naik pecah kita punya yang blok dekat 445 best sell tu. So peluang dia buy on break out. Okay. Buy on support pula macam ni. Pergi dia naik. Lepas tu dia turun. Dia duduk kegal kik-kik. Kat sini je duk bermain. Okay. So kita belilah harga beratur lah Q dekat 425 tu. Kalau kena ambil. Kalau tak terpaksa lah beli mahal sikit. Beli 430. Kita tahu dah dia buat support dekat 425. Sebab berapa kali duk tengentang tak jatuh 425. So buy on support kat sini. Dengan syarat dia dah buat high low lah. Kita nampak dia naik dulu. Dia turun buat high low. So kita beli kat higher low. So yang sekarang ni dah jadi buy on breakout lah. Buy on breakout. So kalau nak beli buy on support, kena tunggu dia buat support base dia macam ni. Dia ada waktu rehat. So akan buy on support. Lepas tu buy on ada breakout, dia akan kena tunggu yang ni highest dia pergi tadi 475. So kena breakout 475 dengan volume spike macam ni untuk masuk semula. Buy on breakout pula. Tu yang ada buy on support, buy on breakout. Dia berterusan lah sampailah bocor. Sampailah bocor. Kita delete sah. Nanti kita lukis mula lah. Nak tunjuk. Okay. Ni menaik. Kalau kita buat lukis macam ni, nak tengok untuk ni intraday. Intraday tanpa indie lah. Macam tu. Kita akan nampak kat ticket chart tu. Okay, ni dia dah breakout. Dia punya resistance ni. Pump with volume. Masuk lah. So, support macam ni. Kalau dia dah buat mendata macam tu lah. Nanti dia akan buat lah. Ada. Ni kan dia buat trend semula kan. Dia buat kotak trend lah. Channel trend. So, dia tengah ni. Nanti dia akan main berehat balik. Contohlah tak tahulah kat mana dia nak berehat tu. Within range mana dia nak berehat tu. Okay, kalau nak nampak dia main buat macam ni kan. Beberapa kali kat sini kan. Nanti kukut dia buat kot area sini ke. Okay, 465 ke dia duduk berehat kat situ. So, 465 tu lah harga kita boleh beli buy on support. Kalau buy on breakout, okay, katalah dia esok dia buat tertinggi kat sini, betul jatuh. So, tertinggi dia dekat 480, kena breakout 480 lah baru beli. Andai katalah dia buat support kat 465, banyak kali dia buat macam ni, tak beratur, lepas tu dia bocor. Contoh bocor. Kita kena tunjuk contoh bocor pula. Ni contoh bocor. Nampak? Macam ni contoh dia naik, atau dia buat alamak, kotak dia macam tu lah, ambil ni lah. Kotak saya dah set macam tu. Alamak. Okay. Tu dia bocor. Bocor ni kena keluar. Macam tu je lah. Alright.
Saya nak cerita apa lagi? Saya nak cerita apa lagi ni? Tak boleh lah kalau gaji banyak lah pula masa aku. Buat penat tenaga saya pula nak gaji untuk semua orang kaunter, seorang-seorang kaunter dia ni. Kan dah ajar dah ni, cara-cara semua ni. Apa lagi nak cerita apa macam tu je lah. Saya dah masuk keluar apa. Asal apa lagi nak cerita? Yang tadi kan dah cerita dah. Kan? Daily tu tengok macam mana saya dah tengok lah. Yang tadi dah cerita. Esok saya ulang lagi sekali lah. Kan hari-hari dah ulang. Tapi rasa dalam video-video dah cerita benda sama juga. Sepatutnya dah boleh hafal dah pun benda-benda saya dah cerita tu. Dia takkan jadi nak pergi tanya orang nak beli kaunter apa. Baik tak payah saham kalau nak tanya orang je. Macam mana pergi kerja takkan semua macam mana kita nak buat kerja ni. Okey lah hari pertama kita tanya ataupun ada orang ajar training kan. Kalau tiap-tiap hari semua kerja nak tanya orang nak pergi baca air macam mana. Esok tanya lagi nak baca air macam mana. Air apa yang sedap nak minum kita rasa sendiri lah yang mana yang kita suka. Rasa minum lah yang kita suka tu. Ni orang kata sedap kita pun minum juga. Kita rasa tak sedap. Tak boleh lah ikut cita rasa sendiri. Okay. Alright. Hopefully faham lah macam mana nak masuk apa semua tu. Apalah ulang-ulang video saya banyak. Lepas tu pun ambil kat list yang saya kata apa dah attention to newbies sesi pembelajaran. Ada cari dekat search tu dekat Telegram ke apa cari sesi pembelajaran untuk newbie kan. Semua ada step dah. Macam-macam jenis saya cerita dah kat situ. Rasa macam ada 20 lebih video lah. Pilih lah satu topik satu minggu ataupun satu topik satu bulan fahamkan. Okay, dah faham nanti baru trade. Janganlah tak faham apa lepas tu kita malas nak belajar. Kita pergi tanya orang boleh masuk kaunter apa, tak masuk kaunter apa. Padahal kita dah cerita dah pun macam mana cara cari. Intraday pun dah buat video dah sebenarnya. Swing pun dah buat video dah cara nak masuk. Screener pun dah bagi kalau siapa yang beli lah. Kalau yang free pun saya pernah share juga. Kalau tak boleh cari kat Saham pun ada kat screener. Cuma yang kalau yang BS momentum dengan intraday tu saya dah tapiskan yang betul-betul ada momentum lah. Tu beza dia. Kan orang bayar. Saya tu ambil lah yang the best yang masa yang mana rasa yang ni yang terbaik lah kot. Macam tu. Kita pun buat. Indie pun ikut macam mana yang diperlukan. Untuk ada yang orang tak ada indikator berbayar. Tak boleh nak letak lebih daripada 2. Macam contoh ni saya pakai 2 indikator je. So dah cukup reference 2 tu. Kalau yang suka pakai Stosh, pakai Stosh. Apa-apalah yang suka pakai RSI Bull Bear tu kan. Pakailah RSI Bull Bear tu. Saya dah bagi dah. Masing-masing pilih lah yang mana yang suka. Okay. Yang selalu saya guna GBS intraday. Boleh je. Ya boleh guna untuk swing. Beza time frame je. Kalau time frame kecil kita guna 50 minit macam tu untuk intraday kan. Ke bawah lah kan. Macam tu kan. So sama je konsep dia. Cross semua tu. Atas mid BB. Semua sama juga. Time frame je membezakan dia swing ataupun dia nak intraday ke, nak swing long term ke. Kalau kita tengok weekly, tengok daily tu, kita lebih yakin untuk swing lebih daripada sebulan macam tu. Lebih lama, lebih banyak time frame besar kita tengok lebih kukuh untuk kita stay dalam counter tu lah. Sebab kita dah kaji betul-betul. Weekly okay, monthly okay, daily okay. Okay masuk je lah steady. Tak jatuh sikit-sikit tak apa. Sebab memang semua okay dah. Kita dah kaji. Kalau kita kaji daily je, daily dah tak okey, kita akan awal lemak okay, nak keluar tengok sebenarnya weekly tak ada jadi apa pun, elok je dia, uptrend elok lah. So lebih time frame besar tu lebih apa kata-kata, lebih stable. Lebih stable. Sebab tu orang suka guna. Macam intraday kan boleh guna 1 minit je nak laju. Kenapa nak guna 15 minit? 15 minit lebih stable kebanyakannya. Tapi ada counter perlu guna time frame kecil sebab dia jenis laju. Kena guna 5 minit. Ada counter 15 minit pun tak nampak apa benda kan. Tak nampak. So kena tengok time frame besar sikit, 30 minit, 1 hour. Kenapa time frame 1 hour untuk intraday? Sebab dia memang tak nampak counter tu. Tak nampak apa kalau kita tak nampak structure pun. Tak nampak pun dia naik cross tak cross ke apa benda pun tak nampak. Tak nampak ni buat high low nampak kan dekat daily kan. Contohlah time frame apa, 5 minit nampak tak high low. Tak nampak besarkan sikit macam ni kan. Kecil sangat tak nampak macam tu. Saya boleh gila nampak ni high low high.
Kalau kata sampai tak nampak bertitik-titik benda sebesar sikit, ada sampai orang guna wow nak jelas sikit. Jelas nampak naik turun naik. Nampak lebih jelas. Oh nampak sikit lah dia cross tu, lebih jelas nampak. Kalau tak semua je apa benda rapat-rapat dengan candle rapat. Ni nampak sikit. Oh dia dah start cross semua kat sini. Nampak. Okey dia tu dia patah balik. Okey dia patah balik kat area sini. Tapi dia tak bocor lagi SMA 200. Oh okey. Masih bertahan, masih trending, masih uptrend. Okey, ni ada dia punya resistance dekat sini. Oh, dah tu dia backup. Lebih jelas dekat 1 hour. So guna 1 hour. Yang market structure kita nampak lebih jelas. Ada kalau yang murah-murah sangat mungkin tak mampu nak nampak, so kena type besar Selalu saya memang guna 15 minit lah, senang untuk saya untuk intraday kan. Kadang nak cepat saya akan cari time frame 2 lah, saya belah 2 ni. Guna kat sini kan, pilih sebelah ni 1 5 minit, satu lagi 15 minit ataupun 15 minit dengan sejam untuk intraday kan. Satu time frame besar sikit untuk tengok direction pergerakan harga dia, satu tu untuk masuk keluar lah. Masuk tengok sharp entry lah selalunya. Keluar tu untung cabut lah, apa lagi. Saya tak berani juga, kecuali yang memang counter tengah momentum naik-naik macam Sendai tu, okey lah pasang trailing stop. Kalau counter pun naik baru segan silu, okey lah tu 2-3 bit ambil lah. Contoh. Okey, rasa sampai sini saja. Esok kita tekankan adalah counter yang 52 high dan all time high. Sebab memang itu orang guna daripada zaman dulu-dulu lagi untuk Friday rules. Dia ambil sikit je, 3-5% sahaja. Jual hari Isnin ataupun Selasa. Kadang Isnin tak gerak, Selasa baru dia gerak, so jual. Kalau tak jadi ke Selasa cabut lah. Bagi nyawa sampai. Kalau tak hari Isnin dah bocor support sampai 10%, tunggu apa lagi? Sepatutnya 5% je gitunya. Untuk Friday rules dia adalah one to one sama macam intraday dan FIFO dan BTST kan. Risiko katalah nak untung 500, risiko adalah 500 juga. Nak untung 100, risiko 100. Nak untung 5%, risiko 5%. So sama. So kalau kata hari Isnin dah rugi 5% keluar. Kalau kata kita target RM200 je, lepas tu tengok hari Isnin dah rugi RM200 keluar. Tak perlu bertunggu sampai hari Selasa. Tapi kalau kata dia tak ada apa-apa lagi lah, maksudnya baru rugi 100, kita target kalau rugi 200 baru keluar kita target pula. Kita punya trading plan RM200 baru keluar. Kita punya trading plan jatuh 5%, lebih daripada 5% baru kita keluar. So tak kena lagi. Walaupun merah tak kena lagi. Tak keluar Selasa baru keluar. Kalau Selasa tu tak jadi juga cabut. Itu je nyawa kita bagi kat dia lah. Maksudnya kalau dia duduk berdindong kan, tak jatuh 5% tapi tak gerak. Kan kita Friday rules. Friday rules kan 2 hari je. 2 hari je lah sebenarnya. Jumaat beli petang kan, pukul 4.30 macam tu kan. 4 ke 5 lah. Pukul 4 ke 5 tu waktu orang Friday rules lah nak beli. Counter mana satu nak Friday rules. Satu hari dia macam BTST lah sebenarnya. Buy today, sell tomorrow. Buy petang, jual pagi esok. Sama je. So esoknya hari Isnin, tengok dah naik dah, jual lah. Lepas tu tengok tak bergerak, tunggu Selasa pula gerak tak. Kalau dia kata Isnin dah kena stop lah, keluar je lah. Okay. Kalau Selasa tak boleh buat apa, kena cabut lah sebab tak jadi. Kalau tak jadi lah. Kalau jadi hari Selasa, Alhamdulillah. Nyawa kita bagi untuk dia. Apa kata? Hayat. Bukan jangka hayat. Talian hayat. Talian hayat kita bagi sampai Selasa. Itu untuk orang Friday rules. Tapi untuk yang nak swing pun kadang kebanyakan tunggu hari Jumaat juga. Cari hari Ahad yang mana yang betul-betul counter yang maintain dekat support ke, yang maintain stable, breakout memang cantik, momentum kuat, breakout 52 high, boleh ride the trend. Okey, balon ambil hari Jumaat tu, ride lah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Ikutlah kita punya strong hadi power tahu mana. Okey, dan kena hari Sabtu Ahad tu buatlah kajian selebihnya. Kajian counter ni sebenarnya jual apakah, ada catalyst ke tidak. Okey, kalau rasa confident bolehlah lama. Sabtu Ahad tu kaji-kaji, alamak dia ada masalah, hari Isnin jual lah, Selasa jual lah kan. Kalau tak jadi tak boleh nak swing lah tu. Counter pun tak apa nak okey, tak ada apa-apa yang menarik pun counter tu. Kaji-kaji chart tengok tak nampak boleh pergi jauh pun. So kita ada talian hayat hari Sabtu Ahad untuk kaji. Hari Jumaat tu beli dululah kita dia. Kalau nampak ada Friday rules tu, untuk orang yang nak swing lah, beli dulu
Sabtu Ahad boleh kaji. Kalau dah kaji awal-awal dah buat macam ni kan, dah buat list dah 52 hari mana, dah check kat sini. Check lah ada ni siapa benda-benda, pilih. Tak semestinya dia ni, mungkin ada screener lain kan dekat GBS Momentum dan GBS Intraday tu, yang nak approach 52 hari kan, belum sampai 52 hari lagi nak approach, boleh masukkan rasionarai. Esok kalau dia naik breakout boleh beli. Sebab kita dah buat kajian dah, dia boleh pergi jauh kan. Nampak dia boleh pergi jauh tu. So macam counter apa Avalanche apa GFM kan, kita dah nampak sebelum ni dia boleh pergi kan. Macam ni kita katalah kita nampak kalau dia breakout ni dia boleh pergi 520. So kita nampak ada peluang untuk ride the trend. Boleh lah layan, beli breakout. Anda katalah ini ada 52 high kan, 475, esok dia breakout. Contoh lah hari Jumaat petang dia breakout 52 high dekat 475. Contoh sekarang 52 high 520 ni sebagai contoh. So esoknya beli je lah, study. Sebab dia akan pergi, kita nampak dia ada resistance kuat kat sini, dia boleh pergi. Lepas tu dia pun macam double bottom macam tu pattern. So macam mana dia turun, dia akan naik setara tu. Dan dia macam nak bawa permulaan wave. Katalah kita terror wave lah, 1, 2 pun nak naik je. Naik apa, buat 3, 4, 5 kan. So layan je lah, beli je lah counter ni dan swing je lah. Macam tu. Maksudnya hari Sabtu Ahad adalah untuk kajian yang lebih-lebih. Macam mula-mula beli untuk FR, hari Sabtu Ahad kaji, wow memang berpotensi jauh nak pergi. So kita swing je lah. Nanti yang jadi Friday rules bertukar, swing ataupun jadi position trader yang memang nak tunggu harga breakout ke apa kat mana certain harga, dan dia pasang je trailing stop, follow sampailah terkena stop lah baru keluar. Okay, sampai sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiba-tiba laju je. Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah diberikan peluang dan rezeki, kita try buat esok pula. Kalau tak, lusa. Kalau tak, tulat. Dan seterusnya. Kalau boleh saya nak buat sebanyak mungkin bulan Ramadan ni video. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.